Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi kita dah pukul 9 suku malam ni. Jadi seperti biasa kelas kita akan dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, so kita sambung kepada kelas kita yang lepas iaitu penakulan logik. So hari itu buka buku modul kecemerlangan akademik matematik. Okey, cari dekat topik penakulan logik. Alright. So hari itu kita dah habis soalan 1 sampai 4. Okey. Jadi kita sambung kepada soalan yang kelima iaitu soalan percubaan SPM tahun 2023 bagi sekolah menengah kebangsaan agama. Okey. Jadi di sini um, saya tak boleh buka yang lama punya sebab tak tahu kenapa dari tadi saya cuba buka tak dapat. So tak apalah. Nota tu saya harap awak dah pernah salin lah yang sebelum ni. Tapi kalau tak salin nanti saya akan tulis balik nota dia. So untuk soalan macam ni, okey, saya bacakan. Okey. Tentukan nilai kebenaran bagi implikasi di bawah. Okey, nilai kebenaran adalah maksudnya dia tanya kita jawapan tu benar atau palsu. Okey. So kita kena nyatakan jawapan tu benar atau palsu. First, kita kena tengok dulu nilai X dia berapa. Okey. So di sini dia punya pernyataan, okey, nama dia implikasi. So kita check lah. Okey, kita ada jika 3X sama dengan 6, so maka X sama dengan 2. So adakah jawapan dia betul? So kita semak dekat 3X sama dengan 6 ni. So kita pindahkan 3 tu jadi bahagi. Okey, sebab kita nak cari nilai X kan. So nombor 3 ni kita pindah jadi bahagi sebab darab pindah jadi bahagi. So dia jadi 6/2. Sorry, 6/3. So X kita sama dengan 6 bahagi 3 lah. So 6 bahagi 3 kita akan dapat nombor 2 lah. Okey. So maksudnya betul. Jawapan dia benar. Okey. So bila jawapan dia benar, so di sini awak boleh tulis jawapan dia benar. Okey. Awak dapat 1 markah. Okey. Kemudian di sini awak kena lihat dia ada sambungan lagi sebab ni kat sini ada 4 markah. Okey, ada 4 markah. So dia minta awak nyatakan akas, songsangan dan kontra positif. Okey. So apakah akas? Okey. Songsangan kontra positif. Okey. So sebelum ni kalau dalam nota, okey, dalam nota kita ada pernyataan ada 4 perkara ya. Kita ada implikasi, kemudian kita ada akas, kita ada songsangan, kita juga ada kontra positif. Okey. Dalam 4 perkara ni, okey, biasanya awak belajar perkataan jika maka. Okey. Semua ada jika maka. So dekat sini jika maka. Okey, jika maka. Okey. Cumanya dalam implikasi ni biasanya kita buat jika P maka Q.
Okey. Jadi untuk akas, dia terbaliklah. Dia jadi jika Q, maka P. Kemudian untuk songsangan, dia ambil P dengan Q juga, tetapi dia letakkan negatif lah. Ataupun bukan P, bukan Q. Okey. Kemudian kita ada kontrapositif, jika Q maka P. So dia ada negatif. Okey. Negatif tu maksudnya bukan Q, bukan P. So di sini, okey, di sini awak belajar kena buat akas dan songsangan dan juga kontra positif. Jadi hanya ada tiga perkara yang awak perlu letak. Okey. So awak kena tentukan siapa P, siapa Q. Awak kena baca soalan. So kita ada 3x sama dengan 6. Yang ini adalah P. Okey. Kemudian x sama dengan 2, ini adalah Q. So akas dia mestilah jika Q maka P. Jadi di sini jawapan dia jika Q. So Q dia tu awak kena tukar kepada X sama dengan 2. So jika X sama dengan 2, maka 3X sama dengan 6. Okey, so ini adalah Q, ini adalah P. Okey, untuk songsangan pula. Okey, untuk songsangan, awak ambil balik yang asal. 3X sama dengan 6. Jika 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 2. Lepas tu awak tambah perkataan bukan. Bukan dekat sini kita tak boleh letak bukan. So kita letak simbol tak sama dengan lah. Okey, kita tukar dia jadi simbol tak sama dengan. So kita letak palang sahaja. Okey. So ini untuk songsangan. Songsangan dia macam implikasi. Tetapi dia letakkan simbol bukan dekat songsangan. Okey, dia just songsang sahajalah. Untuk kontrapositif pula, untuk kontrapositif dia macam akas. Okey, so kita ada jika X sama dengan 2, maka 3X sama dengan 6. Sama juga, untuk kontrapositif ni dia sama macam akas, cumanya dia kena letak simbol tak sama dengan. So sebenarnya dia adalah bukan X sama dengan 2. So 3X sama dengan 6 ni dia jadi bukan 3X sama dengan 6. So dia jadi macam ni lah, dia ada palang. Okey. So jawapan untuk akas, songsangan dan kontrapositif membawa markah sebanyak 3 markah. Okey. Okay, salin dulu eh. Okay. So kita sambung untuk soalan yang ke-6, soalan seterusnya. Okey. So kita lihat di sini soalan 6 percubaan negeri Terengganu. Soalan A minta kita gabungkan dua pernyataan iaitu P dan Q menggunakan perkataan atau. So atau ni adalah sesuatu manusia yang bernama atau. So orang yang bernama atau ni adalah dia adalah orang yang sentiasa bersyukur. Okey. So kenapa? Nanti kita lihat. So kita lihat dia minta kita gabungkan pernyataan P dan Q menggunakan perkataan atau untuk membentuk satu pernyataan majmuk. Okey, so di sini awak baca kita ada P dengan Q. Ni P, ni Q. Okey, ambil bahasa Melayu je lah. So ambil bahasa Melayu. Okey, so kita ada
Dua ayat ni kita gabung jadi satu ayat. So, jawapan dia adalah kon mempunyai satu bucu. Okey. Kemudian awak gabungkan dengan perkataan atau. Dia macam buat bahasa Melayu lah. Okey. Isi padu kon ialah 1/3 pi J kuasa 2 tinggi. Okey. Ini kalau tak dapat jawab ni sangat rugilah sebab dia macam bahasa Melayu. So di sini awak dapat satu markah. Okey. Dan dekat sini awak perasan dia ada dua markah. So mana lagi satu markah? So satu lagi markah adalah soalan yang seterusnya. Okey. So soalan pertama dia minta awak gabungkan dulu pernyataan tersebut. Lepas awak dah gabungkan, awak nyatakan nilai kebenaran pernyataan tersebut. So dia tanya benar ke palsu. Okey. Benar ke palsu. So kita lihat kita tengok dekat belah kiri dulu. Kita tengok dekat P dulu. Kon mempunyai satu bucu. Okey, kon bentuk dia adalah macam ni. Ini bentuk kon. Okey, yang macam topi hari jadi tu. Okey, kon mempunyai satu bucu. Bucu tu maksudnya benda yang tajam. So kat sini awak nampak ada satu sahaja bucu yang tajam. So kon mempunyai satu bucu tu betul. Okey, so di sini jawapan dia benar. Okey, tapi benar ni hanyalah untuk pasal P sahaja. Okey, sekarang awak kena lihat juga dekat belah kanan. Okey, dekat belah kanan ni isi padu kon ialah 1/3 pi J kuasa 2 tinggi. So jawapan ni kalau awak tak tahu, awak kena rujuk formula ni dekat buku awak. Okey, so tengok formula dekat buku ni, buka buku, tengok dekat muka surat depan sekali. Okey, dekat sini ada sebelah isi kandungan ni kan. Formula yang ke-14, sukatan dan geometri. Buka dekat sukatan dan geometri, formula dia nombor 14. Okey. So buka dekat sini, isi padukun dia 1/3 pi J kuasa 2 tinggi. 1/3 pi J kuasa 2 tinggi. So betul juga. Okey. So di sini jawapan dia kedua-duanya adalah betul. Apabila kedua-duanya betul, maka orang yang bernama Atau ni dia gembira. So bila dia gembira, maka jawapan dia akan jadi benar. Okey. So jawapan dia akan jadi benar. So kebenaran dia awak boleh tulis. Kebenaran dia awak boleh tulis benar. Okey, benar. Okey, awak dapat lagi satu markah. Okey, senang sahaja. Okey. Kemudian lepas awak dah siap, soalan ni sangat senang. Kemudian soalan yang B pula. Okey, yang ini awak kena salin nota baru. Awak boleh salin dekat bawah ni ataupun mana-mana sahaja. Okey. Hujah kita ada belajar dua perkara. Hujah kita ada belajar induktif dan hujah diduktif. Okey, hujah induktif dan hujah diduktif. Okey, dia ada definisi kita punya hujah induktif ni adalah kita tukarkan kesimpulan khusus, silap sekejap kesimpulan umum tukar kepada khusus. Okey. Ah, kalau didaktif, kalau didaktif kesimpulan
khusus, okey, khusus tukar kepada umum. Betul ke? Sekejap Saya rasa terbalik. Tak apa, tak apa. Sekejap. Saya buka buku teks. Matematik tingkatan 4, buku teks. Bab 4. Bab 3. Bab 3. Okey, hujah Okey, hujah didaktif ialah proses kesimpulan khusus kepada umum. Kita terbalik. Didaktif adalah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Okey, so terbaliklah. Sekejap Kesimpulan khusus dibentuk dibentuk daripada premis umum. Baru betul. Premis umum. Okey, yang ni pun sama. Kesimpulan umum dibentuk daripada premis khusus. Okey. So, betulkan balik nota ni. Okey, hujah induktif adalah kesimpulan umum dibentuk daripada premis khusus. Okey. Didaktif pula kesimpulan khusus dibentuk daripada premis umum. Okey. Nanti awak akan faham. Kalau awak baca, awak tak akan faham. Nanti kalau kita buat sama-sama, awak akan faham. Okey, so pertama sekali awak salin dulu. Okey. So, cuba lihat dekat soalan ni. Okey. Soalan B ni, dia cakap lengkapkan kesimpulan di bawah dan nyatakan jenis hujah sama ada didaktif atau induktif. Okey. First, kita selesaikan dulu kesimpulan ni. Okey, kita isikan tempat kosong. Okey, awak lihat dekat sini, premis 2. Okey, premis 2 ni awak baca dengan premis 1 ni awak baca. Okey, premis 1 ni dia cakap semua gandaan 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. Dekat premis 2 ni, 64 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, ada perkataan yang sama perkataan. Ada ayat yang sama perkataan kat sini. Okey, awak boleh nampak boleh dibahagi tempat dengan 2. Okey, boleh dibahagi tepat dengan 2 ni, awak boleh nampak dia sama perkataan dengan yang atas. Okey, dia sama perkataan dengan yang atas. Okey. So dekat sini ada satu yang awak boleh letak dekat bawah. Dekat bawah ni awak letak perkataan yang tak digunakan lagi. Contohnya dekat sini awak nampak gandaan 4. Okey, awak nampak ada gandaan 4. Ni belum guna lagi kan ayat tu. So baki ayat ni awak boleh letak kat ruang kosong. Okey, awak boleh tulis kat sini gandaan 4. Awak tulis depan sikit. Jangan tulis depan-depan sangat. Awak tulis belakang sikit. Gandaan 4. Okey, awak tulis macam ni. Sebab nanti dia ada ayat dekat depan. Dia ada ayat kat depan tu awak kena isilah. Yang baki tu awak tulis dekat tengah sikit. Okey. Lepas awak dah tulis yang ni, awak boleh potong. So, kat sini awak nampak kat sini ada 64 kan? 64 ni datang dari mana? 64 ni datang dari mana? Awak tak tahu. Ni kita panggil dia orang sesat. Okey, orang sesat adalah 64. So, 64 tu bila dia sesat, okey, jadi awak kena letak 64 tu dekat kesimpulan sebab dia juga sesat. Biar je macam tu. Okey, 64. 64 adalah orang sesat. So, kat sini, awak dah hampir siap. Okey, dah hampir siap. Okey, 64 gandaan 4. So, dekat tengah ni awak tambah perkataan kata hubung je lah. Kata hubung ni awak boleh cakap, yelah. Ataupun adalah.
Mana-mana kata hubung yang sesuai lah. Bahasa Melayu kan, buat ayat dilengkapkan sahaja. So 64 adalah gandaan 4. Dah cukup. So di sini adalah satu markah. Maksudnya awak letakkan orang asing dekat sini depan orang asing. Lepas tu awak letakkan baki perkataan yang tidak digunakan lagi dekat premis satu. Okey. Sebab ada soalan dia bagi awak kesimpulan tapi premis 2 yang kosong. Sama je cara dia. Okey, cara dia yang sama. Awak boleh letak baki ayat yang tinggal untuk dekat-dekat ruang kosong. Okey. Alright. So sekarang ni uh, awak kena tentukan hujah apa ni? Hujah induktif ke diduktif? Okey. So bila awak tengok kat sini, okey, ayat dah siap. So awak tengok dekat premis satu. Dekat premis satu, semua gandaan 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey. Tapi di sini awak baca semua gandaan 4. Okey, semua gandaan 4 ni dia terlalu banyak, dia terlalu umum. Okey, dia terlalu umum, general. Jadi awak nak tahu pun macam terlalu banyak. Semua gandaan 4 tu ada nombor 4, 8, 12, 16. Dia banyak. Okey, dia banyak. So kita panggil dia sebagai umum. Okey, umum. Okey. Lepas tu awak tengok dekat bawah ni, kat kesimpulan ni, okey. 64 adalah gandaan 4. So maksudnya dia dah bagi tahu 64 tu dia adalah satu nombor sahaja. Okey, 64 itu adalah satu nombor sahaja. Jadi bila dia ada satu nombor maka kita panggil dia sebagai khusus. Okey? Khusus sebab kita dah ada nombor dia 64. So 64 adalah khusus. 64 adalah gandaan 4. Kita tak ada pun cakap 64 lepas tu tiba-tiba 66, tak ada. Kita pilih satu nombor sahaja. So dia terlalu khusus. Dia terlalu spesifik. Okay, khusus maksudnya spesifik. Terlalu detail. 64. So sudah terang lagi bersuluh, maka di sini umum kepada khusus. Okey. So kesimpulan kita khusus, premis kita adalah umum. So kesimpulan kita khusus, premis kita umum. Okey. Jadi kesimpulannya adalah hujah didaktif. Jadi di sini awak boleh cakap jawapan dia adalah hujah didaktif. So hujah didaktif ni awak boleh tulis dekat sini uh, premis premis umum. Okey, premis umum, kesimpulan khusus. Premis umum, kesimpulan khusus. Saya tulis KK je lah Premis umum, kesimpulan khusus. Kalau induktif, premis khusus, kesimpulan umum. Dia PKKU lah. Okey. So jawapan dia hujah didaktif. Okey, sebab kesimpulan dia khusus, premis dia umum. Okey, sebab dia terlalu banyak teori kan. Soalan ni dia agak membosankan lah untuk awak belajar. Okey, salin dulu.
Okey. Saya sambung lagi. Ada lagi 3 soalan. Okey. Soalan 7. Tentukan sama ada ayat di bawah merupakan penyataan atau bukan penyataan. So, di sini jawapan dia adalah pernyataan. Okey. Dia tak tanya awak salah ke betul. Dia tanya awak penyataan ke bukan penyataan. So, dia tanya bentuk ayat tersebut. Okey, bentuk ayat tersebut. So, bila awak baca dekat sini, satu ialah nombor perdana. Di sini ada kata kunci perkataan ialah. So, bila dia katakan ialah, ialah ni maksudnya dia menerangkan. Bila dia menerangkan, maka dia adalah penyataan. Okey, ini adalah pernyataan sebab dia penerangan. Okey, walaupun satu tu bukan nombor perdana dan awak tahu jawapan dia salah. Okey, tapi kita nak dia penyataan ke bukan penyataan. Itu sahaja. So, jawapan dia penyataan. Okey, sangat apa orang panggil straightforward soalan ni. Okey, sekarang saya nak awak cuba dulu buat soalan B nombor 7. Tuliskan songsangan bagi implikasi berikut. So, sekarang apakah songsangan dia? Okey, apa songsangan dia? Siapa tahu, kalau tahu boleh terus je tuliskan dekat ruang chat ataupun bagi tahu jawapan terus. Ada yang dapat jawapan ke? Soalan nombor 7B, apa jawapan dia? Okey. Ah, so, jawapan dia adalah kat sini awak nampak sini ada X sama dengan 3 dengan X tambah 5 sama dengan 8. So, di sini first sebelum awak jawab, nyatakan dulu P dengan Q. So, sini adalah P, sini adalah Q. Okey. Jadi bila awak nak buat songsangan, kita kekalkan P dengan Q tu. So, kita dapat X sama dengan 3. Kemudian Q dia adalah X tambah 5 sama dengan 8. Lepas tu potong je sebab dia adalah apa? Negatif P, negatif Q. Okey, untuk songsangan negatif P, negatif Q ataupun bukan P, bukan Q. So, ini adalah jawapan dia. Okey. Kemudian soalan ni juga membawa markah sebanyak 2 markah. Jadi kat sini baru 1 markah. Mana lagi 1 markah? So, dia cakap tentukan nilai kebenaran dia. So, awak kena cari kebenaran bagi ayat tersebut. Maksudnya benar ke palsu. Okey. So, kalau X tu tak sama dengan 3, maka X tambah 5 tak sama dengan 8. Okey. Contohnya dekat sini,
kalau X tak sama dengan 3, dia boleh jadi nombor 2. Dia juga boleh jadi nombor 4. Okey. So kalau X tu sama dengan 2 ataupun X tu sama dengan nombor 4, maka awak gantikan. So X 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian 4 tambah 5 sama dengan 9. So nombor 7 dengan 9 ni tak sama dengan 8. Okey. Jadi di sini membawa maksud bahawa kalau X tu tak sama dengan 3, maka jawapan dia juga takkan sama dengan 8. Okey. Alright. So kena ingat yang tu lah. So di sini membawa maksud bahawa jawapan ini adalah benar. Okey. Kalau X tak sama dengan 3, maka jawapan dia juga bukanlah 8. So jawapan ni adalah benar. Satu lagi cara, kalau awak nak terus cari jawapan, okey, awak boleh guna kaedah pindah-pindah sebenarnya. Sebab dia sebenarnya dalam matematik kan. Jadi bila awak tengok dekat sini, X tak sama dengan 3 kan? Okey, so awak tengok yang belah kanan ni pula. Okey, X tambah 5 tak sama dengan 8. So awak pindahkan 5 ni jadi tolak. So dia jadi X tak sama dengan 8 tolak 5. So X tak sama dengan 3. So jawapan dia sama. Okey. So sama jugalah benar. Okey. Alright. Ini kaedah alternatif lah. Okey. Sekarang saya nak awak lihat dekat soalan C untuk nombor 7. Okey. Di sini kita ada permis 1, permis 2 dengan kesimpulan. Dan soalan ni minta awak tentukan hujah ini sah atau tidak sah. Okey. Untuk jawapan, kita ada 3 jenis jawapan. Jawapan yang pertama, sah munasabah. Okey. Jawapan yang kedua, okey, sah tetapi tidak munasabah. Jawapan yang ketiga, sangat special case, tidak sah, okey, tidak sah, tidak munasabah. Okey. Kenapa dekat sini ada 3 sahaja jawapan? Kenapa jawapan dia tak pernah pun ada tidak sah tetapi munasabah? Okey. Dia tak pernah wujud Jawapan yang keempat ni tak pernah wujud. Kenapa? Sebab dia macam ni. Kalau benda ni awak cakap jawapan dia sah, okey, bila dia sah, adakah dia logik? Itu kita panggil munasabah ataupun tidak. Sah tu maksudnya dia mengikut peraturan ataupun tidak. Kalau dia mengikut peraturan, adakah dia logik? Itu maksud dia. Kalau yang kedua pula, dia sah tetapi tak logik. Itu maksudnya. So maksudnya ayat dia adalah kena mengenalah dalam soalan ni. Kalau awak tengok jawapan yang ketiga pula, bila dia tidak sah, tiba-tiba dia cakap tidak munasabah. Sebab apa? Sebab bila awak tak ikut peraturan, automatik perkara tu jadi tak logik. Okey? Maksudnya dia tidak diterima langsung lah. Okey? So dia ada 3 je jawapan. Kenapa jawapan yang keempat ni tak wujud? Sebab bila dia tak sah, tiba-tiba dia logik. Macam mana benda tu boleh jadi? Dah lah tak sah, tiba-tiba logik. So salah lah kan? So tak wujud lah ayat soalan ni. Bila dia tak sah, dia automatik tidak munasabah. Jadi ada 3 jawapan sahaja. Okey. So mari kita lihat dekat soalan C ni. Okey. Dekat soalan C ni, kalau awak baca, kita biasanya akan rujuk dekat premis 1. Okey. Dekat premis 1, awak baca jika P kurang 5, maka P kurang 15. So kita ada P dan Q. Okey. So kita tengok dekat sini, um,
sifat dia dekat premis 2, kita tengok dia guna siapa. Dekat premis 2 ni kita nampak dia menggunakan Q. Okey, dia gunakan Q. Bila dekat kesimpulan dia gunakan P. Maksudnya dia guna terbalik. Bila dia guna terbalik, dia mestilah tambah negatif dekat depan ataupun dia tambah perkataan bukan sepatutnya. Okey. Tapi dekat sini dia tak ikut peraturan. Dia dah lah buat terbalik. Lepas tu dia tak tukar dia punya apa penafian. Dia tak buat penafian. So jawapan dia dekat sini tidak sah. Okey. Jawapan dia dekat sini kita pilih tidak sah dan terus automatically tidak munasabah. Okey. So jawapan dia saya tulis kat sini Jawapan dia jadi tidak sah dan tidak munasabah. Okey. Kerana apa Kenapa dia tak sah? Kerana awak kena tahu sebab apa? Sebab dia tak ikut peraturan. Bila dia buat terbalik, dia ambil Q dulu baru dia ambil P, dia kena tambah bukan. Bukan P ataupun bukan Q, bukan P kan? Sepatutnya buat macam ni. Jadi bila dia tak ikut peraturan, awak bagi tahu sebab lah. Kerana hujah ini tidak mengikut, tidak mengikut, tidak mengikut bentuk hujah yang sah. Awak tak boleh cakap tidak mengikut peraturan. Nanti orang tak faham. So, awak kena cakap lebih detail sikit. Tidak mengikut bentuk hujah yang sah. Itu sebab dia. Kenapa awak kena bagi sebab? Sebab ialah dua markah kan? So, dua markah di sini satu markah. Yang ini satu markah. So, ada orang tanya saya, kalau contohnya kita ikut peraturan yang sepatutnya, kalau kat sini dia jadi bukan Q, bukan P, apa jawapan yang sepatutnya kita letak dekat premis 2 dengan kesimpulan? Sepatutnya, dekat premis 2 ni, jawapan dia adalah P lebih besar daripada 15 dan untuk kesimpulan, P lebih besar daripada 5. Ha. Kenapa jawapan dia tukar simbol? Awak tak boleh buat kurang lepas tu awak letak palang. Okey, tak boleh. Kita tak pernah belajar pun simbol ni. Dalam ketaksamaan linear awak belajar 4 simbol sebelum ni. Okey, awak belajar dengan saya sebelum ni ada 4 simbol sahaja. Kiri dengan kanan. Okey, tak ada pun letak palang. Okey, so jangan letak palang. Bila awak letak negatif, negatif jumpa dengan simbol kiri, okey, maka dia akan jadi simbol kanan. Kalau negatif jumpa simbol kanan, maka dia akan jadi simbol kiri. Dia tukar simbol sahaja. So negatif ni dia menukarkan arah simbol sahaja. Okey. So awak kena tahu cara jawab soalan ni. Kalau sama dengan dia jadi tak sama dengan. Okey. Baik. Saya harap awak faham lah sampai sampai sini setakat ni. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Kalau ada, boleh tanya. Kalau tak ada, awak boleh tulis tak ada lah. Okey, kita ada lagi masa, banyak lagi masa, tapi saya boleh nak habiskan teruslah. Okey, alright. So ada lagi 4 soalan. Kita ada soalan 8A, 8B, 9A dan 9B. Okey.
So di sini saya terus directly bagi awak jawapan dan sambil-sambil tu awak belajarlah Okay. Soalan 8. Okay. Nyatakan akas bagi pernyataan yang berikut. So dia minta awak cari akas. So akas ni sangat-sangat directly jawapan dia. So akas, okay, akas adalah jika Q maka P. Betul tak? So di sini ini adalah awak punya P dan ini adalah awak punya Q. So jika 2A jika 2A kurang daripada 6, maka 8 tolak 2A kurang daripada 18. Okey. So awak dah ada dah dia punya akas. Dan macam biasa awak kena nyatakan kebenaran dia benar atau palsu. Sama je soalan ni ulang-ulang. Okey. So awak pun macam mana awak nak cari jawapan dia? Awak cari nilai A dulu. Okey, cari nilai A dulu. 2A kurang daripada 6. So A adalah kurang daripada 6/2. Okey, sebab apa? Sebab nombor 2 ni darab pindah jadi bahagi. Okey. So A adalah 6/2. So A adalah kurang daripada 3. Okey, bila A kurang daripada 3, maksudnya A adalah 2 dan ke bawah lah. 2, 1, 0, 1, 2, 3 dan sebagainya lah. Okey. Ah, so A kurang daripada 3. So dia boleh jadi nombor negatif boleh, nombor positif boleh. Tapi kita tengok dulu A kurang daripada 3. Kita ambil nombor tertinggi dia adalah nombor 2. Okey, nombor 2 adalah nombor tertinggi dia. So katakan kalau awak letak kat sini 8 tolak 2 kali dengan A dia adalah 2. Kenapa 2? Sebab kalau A kurang daripada 3, maksudnya 3 tu tak termasuk. Maksudnya dia mesti kecil lagi daripada 3. So saya start dengan nombor 2 lah. So kalau 8 tolak 2 kali 2 sama dengan 8 tolak 4. So 8 tolak 4 adalah 4. Betul tak? Okey. Macam ni lah. Ah. So 8 tolak 4 kurang daripada 18. So 4 kurang daripada 18. Yang ini dah betul. Okey, yang ini dah betul. Okey. So jawapan dia kita boleh tengok juga kalau dia nombor 1, so 8 tolak 2 kali 1 bersama dengan 8 tolak 2. So dapat 6. So 6 kurang daripada 18. So kalau awak letak kosong pula dia jadi 8. So makin lama makin dia kecil, makin dia membesar. Betul tak nilai dia? Kan? Makin dia kecil nilai A ni, makin besarlah nilai yang belah kiri ni. Okey? So jawapan dia awak boleh tulis benar sebab jawapan dia ada yang betul dekat sini. Okay, so jawapan dia benar sebab ada jawapan yang betul dekat sini iaitu nombor 2. Jawapan yang paling tertinggi dia adalah A dia adalah 2. Saya tak nak cuba semua, saya ambil yang nombor paling tertinggi, nombor 2. Okey. So di sini nombor paling tertinggi dia adalah nombor A dia adalah 2. Kalau awak ambil yang kecil, awak tak boleh ambil yang macam dia ada banyak tau. Awak boleh ambil negatif 1,000, awak boleh ambil negatif 10,000. Dia terlalu banyak. Tak ada limit pun, tak ada perhentian pun kat situ. Jadi saya ambil nombor yang saya boleh nampak kat mana kita boleh stop. Okay, so kita boleh stop dekat sini. A kurang daripada 3 iaitu A sama dengan 2 lah. Itu paling paling tinggi. Saya stop sampai sini je. Jadi
Kat sini awak boleh cakap 4 tu jawapan dia lah. 4 lebih kecil daripada 18. So jawapan dia benar. Okey. So sini satu markah, sini satu markah. Dia memang agak pening sikit. Okey. Tapi kalau awak tak tahu, awak tulis je apa-apa jawapan. Ikut je lah, gamble je lah Tapi kalau macam siapa-siapa yang macam awak betul-betul nak kejar markah, jadi awak kena cuba dulu jawab macam ni. Okey, cari nilai dia. Okey, jangan tinggalkan kosong. Okey. Kemudian untuk yang B pula, saya ajar memang sangat slow. Saya harap awak tak mengantuk Okey, untuk soalan B, tentukan sama ada hujah yang diberikan kuat atau lemah, meyakinkan atau tidak meyakinkan. Okey, yang ini sama je macam tadi. Kita ada tiga sahaja jawapan. Jawapan yang pertama, kuat dan meyakinkan. Jawapan yang kedua, kuat tetapi tidak meyakinkan. Jawapan yang ketiga adalah special case. Bila dia lemah, automatik dia tidak meyakinkan. So macam tadilah explanation saya, kalau dia kuat, dia juga mestilah meyakinkan. Ha. Bila ada satu hujah tu dia kuat, tapi ada je yang tak meyakinkan. Ha. Tapi bila last sekali, hujah dia lemah, bila dia hujah dia dah lemah, kenapa awak nak cakap hujah dia yakin? Dah lah lemah, lepas tu tiba-tiba yakin. Macam pelik lah. Jadi, bila hujah dia lemah, automatik tidak meyakinkan. Okey, baik. Sekarang apa itu hujah yang lemah dan kuat? Okey, hujah yang kuat adalah apabila kesimpulan awak adalah benar. Okey. Jadi bila awak lihat di sini, ah, bila dia meyakinkan atau tidak meyakinkan apabila premis dan kesimpulan tu semuanya betul. Kalau semuanya betul, premis dengan kesimpulan, maka dia meyakinkan. Kalau salah satu tu ada salah, maka dia tidak meyakinkan. Okey. Baik. So tengok kesimpulan dulu. Tengok kesimpulan dulu pula. Tengok premis satu dulu. 10 boleh dibahagi dengan 5. So 10 memang boleh bahagi dengan 5 sebab dia dalam sifir 5. 20 juga boleh dibahagi dengan 5 sebab dia dalam sifir 5. Jadi premis satu dengan premis 2 sama-sama betul. Ha, tetapi dekat kesimpulan ni semua nombor genap. Okey, nombor genap ni adalah nombor 2, 4, 6 dan seterusnya. So nombor 2, 4, 6 ni mana boleh bahagi dengan 5, betul tak? Jadi kat sini kesimpulan dia salah. Bila kesimpulan dia salah, maka jawapan yang kita perlu tulis adalah hujah ini lemah. Bila hujah ini lemah, maka dia tidak meyakinkan. Okey? Dan awak kena bagi tahu sebab kenapa hujah dia lemah dan tidak meyakinkan. Jadi kerana hujah ni lemah dan tidak meyakinkan kerana kesimpulan tidak benar. Okey, ataupun awak boleh cakap kerana bukan. Okey, kerana bukan semua, awak just tambah perkataan bukan sahaja. Kerana bukan semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, so di sini awak dapat satu markah. Di sini huraian awak dapat satu markah. Jadi ada orang kata apa? Just salin balik je lah apa yang awak nak justifikasi tu. Okey? Sebab ada soalan, kesimpulan tu betul. Tetapi premis tu salah. Bila premis tu salah, awak cakap kesimpulan tu betul, maka hujah dia kuat tetapi tidak meyakinkan. Okey? Ha, dia macam tu lah.
Dia utama dia, kepala dia adalah K. Kesimpulan. Kesimpulan adalah kepala dia. Okey? Okey, dah salin eh? Alright. So, last question. Okay, last question. Nombor 9. Kat sini, soalan dia tinggal sikit je lagi. Tuliskan premis 2 untuk melengkapkan hujah yang berikut. Okey, soalan ni sama macam tadi. Okey, dia sangat senang. Okey, so dekat sini ada jika X boleh dibahagi tepat dengan 4, maka X boleh dibahagi tepat dengan 2. So, X boleh dibahagi tepat dengan 4 ni adalah P. Okey, X boleh dibahagi tepat dengan 2 ini adalah Q. Jadi, untuk premis 2 dengan kesimpulan, awak tengok mana tempat kosong. So, tempat kosong ni adalah premis 2, maka kesimpulan tu ada jawapan. Okey, kesimpulan ni awak nampak ada nombor 16. 16 ni adalah orang sesat. Orang sesat. Jadi, bila awak nampak ada orang sesat, awak letak orang sesat tu dekat premis yang kosong ni lah. Dekat ruang kosong ni awak letak nombor 16 ni. Okey, sebab dia orang sesat. Okey, sekarang awak baca dekat sini, tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, ini ayat siapa eh? Ini ayat P ke ayat Q? So, tengok balik dekat atas. Ini adalah ayat P. Okey, sebab dia kata tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. 4. So, ayat P. Tapi awak baca dekat sini, dia letakkan P tu dekat kesimpulan dan juga dia tambahkan perkataan tidak. Kalau dekat sini atas dia cakap boleh. Tapi dia tukar jadi tidak boleh. Okey, maksudnya dekat sini dia dah letakkan negatif P dekat sini. Maka dia ikut peraturan. Okey, jadi awak pun kena ikut peraturan dekat sini. Dia mestilah letak negatif Q. Okey, so dekat sini dia jadi 16 tidak boleh. Okey, 16 tidak boleh. Ni awak salin dibahagi tepat dengan 2. Kan dapat satu markah. Pastikan jangan salah eja. Okey, kalau salah eja memang habis, hilang markah. Okey, ini adalah negatif Q. Lepas tu dia ada 4 markah kan? Awak baru dapat satu markah di sini. Okey. So bila awak tengok balik, adakah awak ikut peraturan? So awak ikut peraturan awak letak negatif Q dulu baru negatif P. Jadi bila awak ikut peraturan, awak boleh cakap hujah ini adalah sah. Okey. So awak boleh cakap hujah ini adalah sah sebab awak ikut peraturan. Jadi bila hujah ini adalah sah, awak tengok dia betul ke tak? Munasabah ni maksudnya jawapan dia betul ke tidak. Jadi awak tengok dekat premis 2, awak tengok dekat premis 2 ni, 16 tidak boleh dibahagi dengan 2. Salah ni. 16 tak boleh bahagi dengan 2. Cuba awak test. 16 bahagi dengan 2. Kan dapat 8. Maksudnya dekat sini premis 2 awak salah. So bila premis 2 awak salah, maka dekat sini awak boleh cakap sah tetapi tidak munasabah. Lepas tu awak bagi tahulah dekat sini kerana.
Kerana premis 2 adalah palsu. Okey. Kerana premis 2 dan kesimpulan adalah palsu ataupun tidak benar. Kesimpulan tidak benar. Ini paling ringkas lah jawapan awak. Okey. So di sini awak dapat sah satu markah, tidak munasabah satu markah, justifikasi satu markah. So cukuplah 4 markah. Okey, cuba awak salin dulu. Okey, dah salin eh? Semua dah salin? Okey, kalau dah salin, kita saya sebenarnya dah habiskan soalan ni sampai soalan 9 sebenarnya. Okey, sebab lepas tu masuk topik yang seterusnya. Jadi tak nak banyak-banyak, nanti takut korang pening kepala. Jadi untuk next topik persamaan serentak tu kita sambung bulan depan, iaitu bulan November. Jadi pastikan awak stay tune lah dengan kelas ni menggunakan buku yang sama eh. Alright. Jadi untuk kelas minggu depan, okey, minggu depan tak ada. Nanti saya bagi tahu balik. Minggu depan tak ada eh. Kita sambung balik kelas kita next kelas pada 11 hari bulan. Iaitu hari Isnin 2 minggu lagi lah. Okey. Jadi minggu depan tak ada bercuti. Jadi pastikan awak take note lah. Okey. Alright, itu saja untuk malam ni. Jadi kita tamatkan dululah kelas kita malam ni dengan tasbih farah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, itu saja daripada saya malam ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Oke,